Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan kesihatan yang baik dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Kembali lagi dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Pada hari ini kita masih meneruskan tema 4 iaitu tema perpaduan Unit 11, hormat menghormati budaya kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini masih kemahiran tata bahasa. Kemahiran ini sambungan dari kemahiran yang kita pelajari pada sesi yang lepas, ya. SKP kita sama seperti yang lalu, cuma ada tambahan dalam kurungan iaitu 5.2.1 dalam kurungan 2, memahami dan menggunakan kata mengikut konteks, tetapi pada kali ini pemfokusan kita adalah terhadap kata berimbuhan awalan. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah mematuhi peranan dan teks tersebut terdapat dalam halaman atau pada halaman 74 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif. Objektif pelajaran kita pada hari ini, pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata berimbuhan awalan mengikut konteks. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat: pertama, menyenaraikan sekurang-kurangnya 7 daripada 10 kata berimbuhan awalan dengan betul berpandukan teks. Murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat membina sekurang-kurangnya 6 daripada 10 ayat yang mengandungi kata berimbuhan awalan dengan betul. Kata berimbuhan awalan. Kata berimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar. Contoh, penduduk, berkumpul, meminta, teratur, menggosok dan mendengar. Kata dasar hanya boleh menerima 4 jenis imbuhan awalan sahaja. Imbuhan awalan itu ialah imbuhan awalan ter, imbuhan awalan ke, imbuhan awalan ber, dan juga imbuhan awalan men. Imbuhan awalan ter. Imbuhan awalan ter boleh ditulis dalam 2 bentuk yang berlainan. Imbuhan awalan ter yang pertama boleh ditulis dalam bentuk te. Ejaannya ialah ti. Contoh kata berimbuhan awalan dengan te ialah terasa. Bentuk penulisan imbuhan awalan ter yang kedua ialah ter, dieja dengan ter. Contohnya, perkataan atau kata terbitan terluka. Penggunaan imbuhan awalan ter yang dieja dengan ti hanya berlaku pada semua kata dasar yang berawalan r. Contoh, rancang. Rancang apabila diberi penambahan imbuhan ter akan menjadi terancang. Begitu juga dengan kata dasar rasa. Rasa diberi penambahan imbuhan awalan ter akan menjadi terasa. Contoh kata dasar lain yang bermula dengan huruf R ialah rendam.
Rendam jika kamu beri penambahan imbuhan awalan ter akan menjadi terendam. Kamu harus ingat ya, apabila kamu hendak menggunakan awalan ter, kamu harus memastikan bahawa kata dasar yang kamu gunakan mesti bermula atau berpangkal dengan huruf R sahaja. Ingat, TE, te hanya untuk huruf atau kata dasar yang bermula atau berpangkal dengan huruf R sahaja. Manakala penggunaan awalan ter yang dieja dengan TER boleh kamu gunakan pada semua kata dasar yang bermula selain dari huruf R. Contohnya, ikat. Ikat diberi penambahan awalan ter akan menjadi terikat. Begitu juga sepak. Sepak diberi penambahan imbuhan awalan ter akan menjadi tersepak. Dan akhir sekali, lupa. Lupa diberi tambahan awalan ter akan menjadi terlupa. Penggunaan imbuhan awalan ter berlawanan dengan penggunaan imbuhan awalan te. Ya, kamu cuma perlu ingat untuk awalan ter ini, TER ini, kamu boleh atau perlu gunakan pada semua kata dasar kecuali R. Kalau yang tadi mesti R sahaja. Maksud cikgu, kalau TE untuk yang ada kata pangkalnya bermula dengan R, tapi untuk TER ini, kamu boleh gunakan untuk semua kata dasar selain dari R. Sekarang, mari kita lihat fungsi atau tugas awalan ter. Awalan ter mempunyai 4 tugas, iaitu yang pertama, awalan ter menunjukkan perbuatan yang tidak sengaja. Contohnya dalam ayat berikut. Ayat yang pertama, Kingsley terbuang sapu tangan kegemarannya. Contoh yang kedua, Akil terlambat bangun dari tidur. Penggunaan imbuhan ter dalam kedua-dua ayat ini menunjukkan perbuatan tidak sengaja. Selain menunjukkan perbuatan tidak sengaja, penggunaan imbuhan awalan ter juga menunjukkan keupayaan dan kesanggupan dalam melakukan sesuatu perkara. Contohnya dalam ayat berikut, Haziq tidak terangkat meja yang berat itu. Dalam konteks ayat ini, subjek iaitu Haziq dikatakan tidak berkemampuan atau tidak berkeupayaan ataupun tidak berkesanggupan mengangkat meja yang berat itu. Contoh ayat berikutnya, Arif tidak terjawab semua latihan matematik itu. Subjek dalam ayat ini iaitu Arif juga tidak berkemampuan, tidak berkeupayaan serta tidak berkesanggupan menjawab semua latihan matematik itu. Jadi untuk konteks ayat ini jelas sekali menunjukkan ketidakupayaan ataupun kesanggupan subjek di dalam ayat untuk melakukan sesuatu perkara. Penggunaan imbuhan awalan ter juga menunjukkan keadaan sedia ada. Contoh dalam ayat berikut, buku-buku cerita itu tersusun rapi di dalam rak.
Contoh ayat yang kedua, Danish tertawa geli hati melihat gelagat pelawak dalam filem Laksmana Doremi itu. Kedua-dua ayat ini menggambarkan keadaan sedia ada yang dialami oleh subjek-subjek di dalam ayat. Fungsi keempat imbuhan ter ialah menunjukkan tingkatan ataupun tahap iaitu paling ataupun amat. Contohnya dalam ayat berikut. Amalin ialah murid yang terbijak dalam kelas itu. Yang kedua, Sanjana mendapat markah yang tertinggi dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Imbuhan awalan ke. Imbuhan awalan ke ditulis dan dieja sebagai KI berbunyi ke. Penggunaan imbuhan awalan ke akan menyebabkan perubahan kata dasar menjadi sama ada kata nama, contohnya ketua, kekasih atau kehendak. Dan kedua, penggunaan imbuhan awalan ke juga akan menyebabkan perubahan kata dasar menjadi kata bilangan. Contohnya, kedua, ketiga, ke-10 dan sebagainya. Seterusnya, mari kita bincangkan penggunaan imbuhan awalan ber. Imbuhan awalan ber ini terdapat 3 cara penggunaan dan penulisannya. Perbezaan penggunaan dan penulisan ber ini berbeza-beza mengikut kata dasar. Contoh penggunaan imbuhan awalan ber yang pertama ditulis sebagai be dan dieja BE. BE atau be ini digunakan pada kata dasar yang hanya bermula dengan huruf R. Maksudnya kata dasar yang berpangkal dengan huruf R. Contohnya berasa, berupa dan berehat. Penggunaan kata imbuhan awalan ber yang kedua juga boleh ditulis sebagai bel atau dieja sebagai BEL. BEL atau bel ini digunakan khas untuk kata dasar ajar dan unjur sahaja setakat ini ya. Setakat ini dua perkataan ini sahaja yang digunakan atau yang menggunakan bel. Contohnya belajar, belunjur. Baik, untuk penggunaan imbuhan awalan ber yang ketiga boleh ditulis sebagai ber atau dieja sebagai BER. Ber atau BER ini kita gunakan pada semua kata dasar kecuali yang bermula dengan huruf R. Contohnya bercakap, berjumpa, berlari dan banyak lagi ya. Imbuhan awalan men. Imbuhan awalan men merupakan imbuhan awalan yang terakhir yang boleh berada di hadapan kata dasar. Imbuhan awalan men ini merupakan juga imbuhan awalan yang paling banyak digunakan dan sifatnya agak kompleks. Mari kita teliti satu persatu bentuk penggunaan imbuhan awalan men ini. Imbuhan awalan men ini boleh ditulis sebagai me dan dieja sebagai me. Me atau me ini penggunaannya
khas untuk kata dasar yang mempunyai pangkal huruf L dan R sahaja. Contohnya, melihat, merompak dan melaput. Selain itu, mem juga boleh terbit dari imbuhan awalan men ini. Mem dieja sebagai MEM digunakan atau penggunaannya khas untuk kata dasar yang mempunyai pangkal huruf B, C dan P sahaja. Contohnya membaca, membungkus, memproses. Selain itu, terdapat juga penggunaan imbuhan awalan men dari perkataan men ini atau dari imbuhan awalan men ini. Men dieja dengan MEN ini, penggunaannya khas untuk kata dasar yang mempunyai pangkal huruf C, D, J dan P sahaja. Contohnya, menulis, mencungkil, mencurah, menumpang, mendengar, mendapat. Untuk kategori kata dasar T, apabila digabungkan dengan imbuhan awalan men ini, terdapat keistimewaan atau kekecualian di mana berlaku proses morfologi. Dan cikgu tak berhasrat nak menerangkan proses tersebut kerana proses tersebut melibatkan perubahan dalam sistem ejaan. Jadi untuk tahap kamu atau untuk tahun 3, cukuplah sekadar kamu mengetahui bahawa apabila imbuhan men ini digabungkan dengan huruf-huruf yang cikgu senaraikan dan juga apabila digabungkan dengan huruf T akan berlaku perubahan dari segi sistem ejaan. Seterusnya, men juga boleh menerbitkan penggunaan atau pemakaian imbuhan awalan meng. Untuk imbuhan awalan meng yang dieja sebagai MEG ini, penggunaannya khas untuk kata dasar yang mempunyai pangkal huruf K, H, G, U sahaja. Contohnya, mengutip, mengurut, menggoreng. Selain dari meng, terdapat juga imbuhan awalan yang ditulis atau diwakili oleh MENY. MENY ini diguna pakai atau pemakaiannya khas untuk kata dasar yang mempunyai pangkal huruf S sahaja. Contohnya, menyepak, menyemak, menyolek. Kalau kamu perhatikan kata dasar untuk perkataan ini terdiri dari pangkalnya terdiri dari huruf S, ya. Menyepak berasal dari kata dasar sepak, menyemak berasal dari kata dasar semak, begitu juga dengan menyolek. Jadi di sini juga penggunaannya juga melibatkan proses perubahan dalam sistem ejaan atau lebih dikenali dengan proses morfologi. Baik, yang terakhir, men juga boleh menerbitkan imbuhan atau boleh juga mengguna pakai imbuhan menge. Menge ini sifatnya atau penggunaannya khas atau khusus untuk kata dasar yang mempunyai satu suku kata sahaja dan suku kata tersebut mestilah terdiri dari suku kata tertutup. Seperti mengepus. Mengepus terbit dari kata dasar pus. Mengecat. Mengecat terbit dari kata dasar cat. Mengelap. Mengelap terbit dari kata dasar lap. Dan juga mengetin yang terbit dari kata dasar tin. Fungsi imbuhan awalan men ini tidak lain dari menunjukkan sedang berlakunya sesuatu perbuatan ataupun perkara.
Sekarang, mari kita buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 kamu pada halaman 74. Dalam halaman 74 ini, kita akan meneliti penggunaan kata imbuhan awalan di dalam teks atau petikan yang bertajuk mematuhi peranan. Kita akan melakukan aktiviti melengkapkan tempat kosong dengan menggunakan kata imbuhan awalan yang sesuai berdasarkan kepada gambar yang telah diberikan. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks pada halaman 74. Kita akan baca teks ini bersama-sama. Kemudian kita akan cuba melengkapkan tempat kosong dengan kata imbuhan yang bersesuaian berpandukan kepada kata dasar dan gambar yang diberikan. Mematuhi peranan. Penduduk Taman Aman mengadakan mesyuarat. Semua penghuni berkumpul di Dewan Taman Aman. Semua penghuni datang awal. Tiada seorang pun yang terlewat. Pengerusi meminta semua penduduk memberikan perhatian dan tidak membuat bising ketika bermesyuarat. Semua penduduk mematuhi arahan. Mereka duduk secara teratur. Penduduk Taman Aman, tempat kosong, dengar ucapan pengerusi dengan tekunnya. Baik, untuk kata dasar dengar ini menunjukkan, dengar menunjukkan perbuatan dengar. Dan kalau kamu perhatikan gambar yang pertama, perbuatan dengar itu sedang mereka lakukan. Jadi, cikgu dah beritahu sebelum ini, jika perbuatan itu sedang berlaku, maka kamu mestilah menggunakan imbuhan awalan men di sini. Jadi, penduduk Taman Aman mendengar ucapan pengerusi dengan tekunnya. Mereka mengangkat tangan apabila hendak, baik, tempat kosong, tanya atau memberikan pendapat. Kamu diberi kata dasar tanya. Bila kata dasar tanya menunjukkan keinginan. Kamu lihat gambar yang kedua. Keinginan untuk tanya itu haruslah disertai dengan imbuhan awalan sebagaimana yang cikgu terangkan pada slot bahagian huraian. Kamu harus menyertainya dengan imbuhan awalan ber. Jadi, mereka mengangkat tangan apabila hendak bertanya atau memberikan pendapat. Dengan cara ini, suasana mesyuarat menjadi harmoni dan lancar. Suasana ini menjadi simbol perpaduan. Setelah selesai bermesyuarat, semua penduduk, baik, kata dasar diberi ialah surai. Surai bermaksud berpisah. Berpisah jadi kamu perlu sertainya dengan imbuhan awalan juga ber. Jadi akan jadi perkataan terbitan di situ bersurai. Dan akhir sekali mereka bersalaman sambil, kalau perbuatan yang disertai dengan kata dasar senyum dalam contoh yang cikgu berikan sebelum ini menunjukkan keadaan sedia ada. Jadi kamu harus sertainya dengan imbuhan awalan ter di sini. Bermaksud mereka bersalaman sambil tersenyum. Tugasan kamu yang pertama. Tugasan kamu yang pertama terdapat pada halaman 83 buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 kamu. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki mengenal pasti dan membina 6 ayat berdasarkan kata berimbuhan awalan yang terdapat di dalam teks. Kamu diberi teks budaya hormat. Dalam teks ini terdapat banyak perkataan berimbuhan awalan. Kamu cuma perlu pilih
10 sahaja perkataan berimbuhan awalan. Ingat ya, perkataan berimbuhan awalan sahaja yang perlu kamu pilih untuk kamu isi pada ruangan-ruangan kosong ini. Kamu harus bersumberkan kepada petikan ini sahaja. Kemudian daripada 10 perkataan yang kamu senaraikan, kamu pilih 6 perkataan untuk kamu bina ayat dan kamu tulis ayat-ayat tersebut dalam ruangan di bawah ini. Ya. Kamu hanya perlu bina 6 ayat berdasarkan perkataan berimbuhan awalan yang kamu pilih dari petikan ini. Contohnya cikgu pilih perkataan menarik. Jadi imbuhan awalan men dan kata dasar tarik, cikgu pilih dan cikgu tulis pada ruangan ini. Selepas itu cikgu bina ayat pertunjukan payung terjun itu sungguh menarik. Jadi jangan lupalah perkataan menarik ini, ya, perkataan berimbuhan awalan yang kamu pilih ini gariskan. Kamu boleh pilih apa-apa perkataan sahaja, tak semestinya sama dengan ni. Cikgu cuma beri cadangan saja. Ada banyak lagi perkataan yang lain yang boleh kamu gunakan. Baik, jangan lupa macam biasa perkara-perkara ini jangan tinggalkan ya supaya senang cikgu untuk buat rujukan. Seterusnya, tugasan kedua. Tugasan kedua kamu terdapat pada halaman 84. Dalam halaman 84 ini kamu diberi 6 kata dasar ataupun kata akar. Kamu hendaklah memberikan imbuhan yang bersesuaian pada kata dasar ini. Dan berpandukan kepada kata dasar itu kamu binalah ayat ya. Ayat yang bersesuaian pula dengan gambar tunggal yang dapat kamu lihat pada halaman 84 ini. Ada kata dasar diri, dengar, ajar, senyum, lupa dan juga sama. Contohnya cikgu pilih kata dasar ajar di sini. Kemudian cikgu beri imbuhan me di situ jadi mengajar. Kemudian cikgu bina ayat nenek mengajar mereka dengan sabar. Baik, ini cuma contoh atau cadangan jawapan dari cikgu. Kamu tak perlu ikut, kamu berikanlah ayat yang lebih baik. Jadi kamu perlu lengkapkanlah ya. Ruangan kosong ini ada 5 ruangan kosong. Kamu lengkapkan dengan perkataan imbuhan yang sesuai yang kamu boleh pilih dari halaman muka surat 84 ini. Buat ayat berpandukan kata dasar yang telah pun kamu berikan imbuhan. 5 ayat ya. Baiklah. Seterusnya, inilah tugasan kamu. Cikgu senaraikan di sini untuk memudahkan rujukan kamu. Dan cikgu rasa untuk slot kali ini dah sampai pada penghujung sehingga kita bertemu lagi dalam slot-slot yang akan datang. Selamat membuat tugasan. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.